Siapa dah mandi? Type 1. Bak, mana ada orang type? Tak mandi tu. Baiklah. Okey, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Saya ulang balik sikit Boleh tak ada masalah. Sebab takut nanti kawan-kawan yang baru masuk tu macam kita nak hari ni nak belajar YouTube dengan nak belajar ada Izdi Okey, nak belajar yang YouTube tu dengan nak belajar apa benda ni? Elektrolisis tu sikit. Kalau sempat kita belajar paku. Kalau sempat. Okey, dari sini redox kejap. Saya nak mute all. Saya nak mute all. Okey. Dari sini ulang balik sikit Jangan, siapa yang dah faham jangan gerek. Kita belajar je lagi. Okey, redox ni tindak balas redox. Tengok je daripada perkataan kita dapat reduction. Ox tu sebenarnya apa? Oxidation. Jadi, oxidation bahasa Melayu pengok. Siapa kat sekolah belajar in English? Semua Malay Tahun depan baru full English rasanya. Reduction, penurunan. Okey. Jadi ceritanya oxidation apa benda? Oxidation ingat oksida je. Jadi dia pertambahan oksigen. Maksudnya kalau dia bertambah oksigen dengan bertambah nombor pengoksidaan. Oxidation number. Kalau bertambah oksigen, bertambah nombor pengoksidaan, proses pengoksidaan tu. Okey, nombor pengoksidaan tu apa benda Tu macam charge. Dah hafal charge belum? Cu, apa charge Cu? Cuprum, copper, lead. Lead lambung. Copper, apa charge dia? Tu plus. Jadi kalau charge 2 plus, kalau nombor pengoksidaan plus 2. Dia lebih kurang je, nak bagi senang faham. Okey, kalau penurunan terbaliklah. Pengurangan oksigen, pengurangan nombor pengoksidaan. Maksudnya nombor pengoksidaan dia jatuh. Tapi ada juga penurunan. Jadi kalau pengoksidaan, tambah oksigen, tambah nombor pengoksidaan, buang hidrogen, buang elektron. Kalau penurunan, tambah hidrogen, tambah elektron. Jadi benda yang terima elektron mengalami proses penurunan. Benda yang buang elektron dia mengalami proses pengoksidaan. Jadi kita ni sekarang bahan yang mengalami proses penurunan dia tu adalah ejen pengoksidaan. Dia balik. Siapa je contoh macam ni. Contoh. Jadi Cu dia buang 2 elektron. Jadi Cu2 plus. Okey, terus ni. Terima elektron ke buang elektron? Terima ke buang? Buang. Jadi kalau dia buang elektron, dia macam mana? Jadi kalau dia buang elektron, dia mengalami proses pengoksidaan. Jadi nombor pengoksidaan dia, kalau dia seorang-seorang, nombor pengoksidaan dia kosong. Yang ni nombor pengoksidaan dia positif 2. Jadi kalau perasan kosong jadi positif 2, bertambah ke berkurang? Bertambah kan? Jadi kalau nombor pengoksidaan bertambah, dia proses pengoksidaan. Meaning, copper tu adalah ejen penurunan. Sekejap saya bagi contoh yang proper sikit lah. Boleh? Okay, bagi contoh yang full. Okay, kalau kita buat kaedah, kita buat penyesaran. Contohlah. Boleh belajar balik tak apa Okay, tahu kan siri kreatifan? Saya buat Z, kita buat ni. Macam tu. Okey, zinc
Ya, tahu tak? Dah apa belum siri kreatifan? Dia macam siri elektrokimia. Siri kreatifan. Okey. Kalau nak kahwin, mesti amalkan zakat fitrah supaya hubungan cukup gagau. Okey. Okey. Kalau nak kahwin, mesti amalkan cukai zakat harta fitrah supaya hubungan cukup agama ngau. Okey. Apa benda ni? Okey, dari sini. Daripada atas paling reaktif. Bawah kurang reaktif. Okey. Jadi dari sini. Ni saya gaduhkan ni. Ni sebenarnya korang dah belajar ni masa bab apa? Sifat kimia. Okey. Hidrogen dengan zinc. Siapa lebih reaktif? Hidrogen ke zinc? Cepat. Hidrogen dengan zinc. Siapa lagi reaktif? Okay, zinc atas kan? Jadi zinc lebih reaktif. Disebabkan zinc lebih reaktif, zinc dia rampas klorin. Jadi NCl. Zinc charge 2+, klorin charge minus, terbalikkan zinc 1, Cl2. Bila dah kena rampas, hidrogen jadi seorang-seorang. Mana ada hidrogen macam ni? Jadi kena letak H2. Okey. Sekarang jom kita kaji dari aspek nombor peroksidan. Okey, cuba tengok. Dia kalau gabung hidrogen charge berapa? Hidrogen charge positif 1. Tengok dekat sini dia jadi seorang-seorang. Okey. Macam saya cerita sebelum raya lah itu. Kalau dia seorang-seorang, dia sunyi, dia jadi jiwa dia kosong. Jadi kalau dia ada berpasangan, dia ada nombor sebab dia berbunga-bunga di hati. Tak stabil? Lain siapa tak stabil? Lain awak ke lain saya? Orang lain semua tengok okey ke tak? Okey lah. Lain awak ni. Oh, persamaan tak stabil. Astagfirullahaladzim. Okey, malu. Terlupa nak stabilkan. Okey, 2. Cl2, H2. Ya kan lain tak stabil. Tiba-tiba kelakar tak? Okey, ni. Okey. Sorry, excited sangat nak mengajar. Okey, kalau dia seorang-seorang, selalunya nombor peroksidan dia kosong. Sebab apa? Macam saya cerita itulah, kalau seorang-seorang, hati tak berbunga. Jadi jiwa kosong. Kalau dia ni sebenarnya apa? Ni sebenarnya macam apa? Ikatan kovalent. Jadi dia ada charge lah. Jadi apa? Ni apa? Charge dia +1, tiba-tiba jadi kosong. Jadi nombor peroksidan dia naik itu menurun tu. Daripada positif 1 jadi kosong. Menurun kan? Jadi kalau menurun nombor peroksidan, dia mengalami proses penurunan. Maksudnya apa? Hidrogen tu, ion hidrogen tu, dia agent pengoksidaan. Dia macam tu. Cuba tengok zinc pula. Okey, zinc seorang kosong. Tiba-tiba dia jadi ZnCl2 ni. Jadi zinc kalau dah bergabung, nombor peroksidan dia berapa? Positif 2. Jadi kosong jadi positif 2. Nombor peroksidan increase. Oxidation number increase. Meaning bila oxidation number increase, dia mengalami proses pengoksidaan. Okey? Jadi kalau dia mengalami proses pengoksidaan, dia adalah ejen penurunan. Kalau peroksidan, ejen penurunan. Kalau penurunan, ejen peroksidan. Jadi ni yang kita belajar minggu lepas. Tapi hari ni saya bukan nak ajar yang ni. Saya nak ajar yang YouTube. Ini bukan minggu lepas, ni 2 minggu lepas. Okey, ada orang nak saling ke saya boleh terus padam? Saya nak buat yang YouTube tu. Terus padam boleh? Ke nak salin dulu? Nak salin? Okey. Cepat. Saya nak buat yang apa tu? Yang nak tukar Fe2 jadi Fe3 dengan Fe3 jadi Fe2. Saya ulang balik sikit.
Okey, saya tanya ni ramai-ramai ni. Siapa tak faham elektrolisis tingkatan 4? Sebab kalau tak faham elektrolisis tingkatan 4, bab ni akan jadi susah. Sebab bab ni akan ada elektrolisis tingkatan 4 tu. Saya kena ulang balik ke? Kena ulang balik? Okey. Gini, kita buat yang YouTube tu dulu. Lepas tu saya buat elektrolisis. Okey, boleh. Salin dulu. Dengan cerita bulan 7 sekolah kan? Dah salin dah? Okey, dah salin ni. Saya saja je. Okey, ni apa? H+. Dia mengalami penurunan kan? Penurunan apa? Terima elektron. Jadi apa? H. Jadi sebab apa? Positif, terima negatif. Positif dengan negatif jadi apa? Neutral. Tapi mana boleh H? Jadi kena letak 2. Jadi sini 2, sini 2. Itu kalau proses penurunan. Nampak? Kan dia terima elektron. Okay, kalau pengoksidaan, dia apa ni? Kalau seorang H+, kalau ni zinc je lah. Zn. Okey, pengoksidaan buang elektron. Jadi apa? Zn2+. Ini kan Zn2+. Tapi mana ada 2+ buang sebiji? 2+ kena buang 2 biji. Jadi 2i. Boleh? Jadi ni proses penurunan di proses pengoksidaan. Macam okey. Sekarang saya nak ubah Fe2 jadi Fe3 dengan Fe3 jadi Fe2. Boleh? Tak boleh pun boleh juga. Okey, konolah. Okey, dari sini. Ini kita panggil apa benda ni? Nak balas pemindahan elektron pada satu jarak. Okey. Pemindahan elektron pada satu jarak. Okey, yang ni mula ni saya nak buat Fe2 plus saya nak tukar jadi Fe3 plus. Okey. Okey, contohlah ini YouTube. Okey. Jadi dekat sini ni cecair ni saya letak ferrum sulfate. Okay. Ferrum sulfate ni siapa tahu ferrum berapa? Sulfate kan charge 2 minus. Jadi sini 2, ni 2 plus, sini 2. 2 pasal tu tak ada nombor langsung kat sini. Ni ferrum 2 lah. Ferrum 2 sulfate. Ferrum 2 sulfat. Geng TikTok. Itulah. Saya tak geng TikTok. Saya just tengok video tu je. Yang okey, dari sini. Yes, okey dari sini. Yang ni, siapa yang belajar elektrolisis dulu ni macam sel Daniel. Sel Daniel kan ada titian garam kan. Yang ni macam titian garam fungsi dia. Tapi yang ni kita pakai asid sulfurik. H2SO4. Okey, asid sulfurik. Okey, dekat sini. Okey, sekarang benda ni apa? Ferrum 2+, betul? Ferrum 2+, dalam tujuan kita buat eksperimen ni, nak tukar ferrum 2+, jadi ferrum 3+. Jadi saya nak tukar dia jadi ferrum 3+. Betul? Jadi kalau perasan, nombor peroksidan tu bertambah ke berkurang tadi? 2+ jadi 3+. Nombor peroksidan bertambah ke berkurang? What? Okay, jajak ada orang tanya in English. Dalam bahasa Inggeris. The transfer of electron in a distance. Apa? What in English? Ni.
ferrum 2 sulfate kan. This is Fe2+, kita nak convert jadi Fe3+. So basically the oxidation number ni 2+, jadi 3+. Bertambah ke berkurang? Okay, bertambah eh. So ingat tak tadi, kalau nombor peroksidan bertambah. Okay, oxidation number increase. Oxidation number increase. So kalau oxidation number increase, what's the process? Reduction ke oxidation? Pengoksidaan ke penurunan? Pengok ke penuh? Tak payah tulis penuh. Ok ke nu? Okay, oxidation kan. Dia ni pengoksidaan. Dan kalau oxidation dia agent apa? Agent penurunan ke agent pengoksidaan? What type of agent? Agent penurunan. Agent penurunan. Okey, patut ingat tak tadi? Kalau pengoksidaan, terima elektron ke buang elektron? Accept elektron ke lose elektron? Kalau pengoksidaan, lose kan? Jadi Fe, bawah sangat ke? Tak kan? Fe2+, lose 1 electron to become Fe3+. Jadi kalau pasal nombor pengoksidaan dia berubah daripada +2 to +3. Jadi oxidation number dia change from +2 to +3. Boleh? Lepas tu, siapa ingat Fe2+ tu warna apa? Dulu kan kita dah belajar masa bab salt, masa bab garam. Jadi ion Fe2+ warna hijau, green. Fe3+, what's the color of Fe3+? Brown. Jadi dekat sini awak akan nampak warna hijau bertukar jadi warna perang. Boleh? Jadi ceritanya sekarang gini. Kalau dah sini ejen penurunan, sini kena pakai ejen pengoksidaan sebab redox kan dia mesti ada lawan-lawan. Jadi ceritanya sekarang minggu lepas kalau awak ingat saya ada sebuah file. Dia ada ejen pengoksidaan yang glamour, dia ada ejen penurunan yang glamour. Okey, siapa ingat ejen pengoksidaan yang saya suruh hafal apa benda? Bromin, klor, ya, saya tulis bawah sikit. Kan, ada kan? Siapa ada nota tu? Ingat lagi tak? Saya suruh hafal ejen-ejen pengoksidaan yang penting, yang selalu digunakan. Yang selalu orang guna. Tapi ingat? Tu, dah ada orang start type tu, sekejap. Saya sebenarnya tengah check marker yang elok sikit. Tadi marker saya bromin 4 warna biru pula. Wait. Marker saya tak betul. Nampak? Saya dah tertukar tutup dah sebenarnya. Okey, ni ejen pengoksidaan yang glamour. Kenapa? Bromin, klorin, acidified chlorine manganate, acidified chlorine apa? Chromium acidified dichromate, kalium dichromate. Lepas tu kalau ejen penurunan sebenarnya banyak tapi saya tulis yang glamour dulu. Tak nak bagi awak jam kepala kan banyak sangat saya bubuh kan. Yang ni yang glamour sebenarnya kalium iodide. Ataupun in English potassium iodide. Ki, potassium iodide. Okey. Kalium dichromate, kalium manganate berasid, kalium dichromate berasid. Jadi banyaklah. Okey, basically ceritanya macam ni. Sekarang dekat sini, ferrum 2 sulfate dia undergoes oxidation. So bila dia undergoes oxidation, it needs oxidation agent. Maksudnya kalau dekat sini agent penurunan, basically dekat sini kena pakai agent pengoksidaan. Betul? Kalau kat sini agent penurunan, kat sini kena pakai agent pengoksidaan. Jadi agent pengoksidaan tu yang selalu orang gunakan yang ni, bromin, klorin, kalium manganate, kalium dichromate. Jadi awak nak pakai mana? Okay, contoh saya try pakai bromin. Okey? Jadi saya pakai ejen pengoksidaan bromin. Jadi kalau ejen pengoksidaan dia undergoes apa? Dia mengalami proses apa? Sorry. Okey. Kalau ejen pengoksidaan dia mengalami proses apa? Assalamualaikum. Reduction kan. Jadi dia undergoes penurunan.
Jadi ejen perosidaan yang senang selalunya orang pakai bromin lah. Jadi bromin saya tulis bromin ya, H2SO4 saya tulis dalam ni lah. Okey, dia bromin Okey, lepas tu saya tanya awak, kalau penurunan, terima elektron ke buang elektron? Kalau penurunan, terima elektron ke buang elektron? Kalau pengoksidaan, buang elektron. Penurunan, terima elektron. Jadi, terus ni, bromin, dia akan terima elektron. Bila dia terima elektron, elektron kan charge negatif. Jadi, Br minus. Tapi, ingat, bromin kan halogen. Halogen kena letak 2. Tapi disebabkan sini 2, tak balance. Jadi, apa kita kena buat? Kita kena tambah 2 sini. 2 sini. Boleh, dia gain lah. Dia receive elektron. Jadi, ceritanya sekarang, yang ni oxidation number dia berapa? Yang ni oxidation-nya berapa? Oxidation number dia. Yang ni kan, ingat tak saya kata tadi, kalau seorang-seorang jiwa kosong kan? Jadi oxidation number dia 0. Yang ni oxidation number dia apa? Negatif 1. Jadi kalau perasan, oxidation number dia reduce, decrease. Berkurang. Oxidation number berkurang, decrease. Jadi kalau oxidation number decrease, dia adalah proses penurunan. Jadi dia tadi apa? Dia terima elektron, dia gain elektron. Boleh? Faham? Jadi nanti bila awak buat eksperimen ni, awak akan dapati yang dekat sini larutan the green solution, the green color solution becoming brown color solution. Change to brown color. Habis kat sini warna apa? Siapa tahu? Bromin warna apa? Bromin warna apa? Siapa tahu? Okay, brown Ion bromin, colorless. Jadi dekat sini nanti awak akan nampak brown change to colorless. Boleh? Faham? Jadi yang ni tadi apa? Yang ni tadi buang elektron. Yang ni terima elektron, dibuang elektron, diterima elektron. So jarum dia nanti macam ni. Boleh? Faham? Faham tak? Assalamualaikum. Okay, jadi basically apa? Oxidation agent ni dia undergoes mengalami proses reduction. Reducing agent ni dia undergoes oxidation. Okey. Dah salin dulu boleh? Salin dulu. Kita salin dulu. Sekejap ni tinggalkan ruang sikit sebab ada lagi nak tambah. Siapa nak salin-salin? Nak salin kan? Jadi maksudnya kalau kita nak convert, suruh orang salin tapi bebel lah. Jadi maksudnya kalau kita nak convert Fe2 plus to Fe3 plus, dia it needs oxidation agent. Sebab dia mengalami proses pengoksidaan, jadi dia ejen penurunan. Jadi dia perlukan ejen pengoksidaan. Okey, boleh tak saya left kejap je, saya nak tengok bateri saya ni apa cerita. Gelap kejap kejap je gelapnya. Okey. Hai. Kita bertemu lagi di dalam rancangan. Saya habis. Dah belum? Hari ini semua line tak stabil ke? Saya tengok ramai masuk keluar. Saya rasa apa ni telekom ke apa benda ni line hari ni beramai-ramai tak elok Betul? Okey, dari sini. Tiba-tiba soalan tu kata, kenapa awak pakai bromin? Kenapa tak pakai kaolium manganate? Boleh je kalau nak pakai kaolium manganate. Sebab kaolium manganate still agent, oxidation agent, betul? Jadi cuba kalau saya pakai kaolium manganate. Allah. Okay, jadi kalau saya pakai kaolium manganate, marker saya kat sini. Saya pergi pakai marker.
Yes, kalium is potassium. Yes. Potassium, acidified potassium manganate. Ingat tak? Ada kan? Yes, kalium tu potassium. Oh, cikgu awak ni English Okay, sorry. Kalium manganate Okay, ceritanya sekarang saya nak convert Fe2 plus jadi Fe3 plus. Dia mengalami proses pengoksidaan, jadi dia adalah ejen penurunan, reducing agent. So it needs oxidation agent kan. Jadi oxidation agent tadi saya dah pakai bromine. Okey, cuba kalau saya pakai kalium manganate. Okey, kalau pakai kalium manganate tu, acidified potassium manganate tu, kita kena hafal satu persamaan. Nak tak boleh elak. Persamaan tu siapa dah hafal dah? Minggu lepas saya ada bagi persamaan tu. Kalau siapa hafal saya bagi RM10. Cepat. Dalam masa 1 saat. 1, 2, 3. Dah hafal belum? Nak tulis panjang ni. Saya tulis kat bawah ni boleh sebab ni space banyak sikit kan. Jadi apa? Ni kena hafal tau persamaan dia. MnO4 minus plus 8H plus campur 5E dapat tengok space tak muat. Jap. MnO4 minus campur 8H plus campur 5E dapat Mn2 plus campur 4H2O. Jadi ni kena hafal. Macam kita hafal apa tu? Hidroksida punya tu. Ni minggu lepas dah ada orang hafal. Terima kasih. Okey, apa benda ni? Okey, cuba tengok. Kalium manganate. Okey. Kita concentrate kat sini Okey, sekarang ni kita nak concentrate dekat manganese ni. Okey, cuba tengok manganese tu. Saya sebenarnya tertukar-tukar tutup marker ni. Tangan saya ni tak betul. Okey, jadi apa? Contoh, ni saya concentrate sini MnO4 minus. Okey, sekarang oxidation berapa? Oksigen berapa nombor pengoksidan dia? Charge dia berapa kita belajar sama ni? Negatif 2. Okay, di dalam dia ada berapa? Ada 4. Betul? Okey, manganese kita tahu tak charge dia berapa? Tak tahu kan? Tak tahu bagi nama X. Okey? Sama dengan, selalu saya kata sama dengan kosong. Tapi awak perasan tak? Dekat atas ni ada nombor. Maksudnya ni sama dengan negatif 1. Boleh? Tadi sama dengan negatif 1. Kalau let's say kat atas tu 2 minus, sama dengan negatif 2. Kalau kat atas tu ni mana? Negatif 3. Tapi ni minus kan? Jadi sama dengan negatif 1. Jadi manganese ni, mangan ni, berapa charge dia sebenarnya? Negatif 2 kali 4, negatif 8 sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 tambah 8, positif 7. Pasal tu kita belajar acidified potassium manganate 7. Betul? Kenapa 7? Sebab dia punya oxidation number dia positif 7. Pasal tu 7. Jadi senang kita, manganese kat sini oxidation number dia positif 7. Cuba tengok ni, tiba-tiba. Dia jadi berapa ni? Positif 2 kan? Ni jadi positif 2. Jadi positif 7 jadi positif 2. Bertambah ke berkurang? Nombor naik ke nombor turun? Oxidation number naik ke turun tu? Turun kan? Jadi kalau oxidation number turun, dia penurunan. Jadi dia apa? Dia ejen pengoksidaan. Jadi kalau perasan, kalau penurunan terima elektron kan? Ni terima elektron. Boleh. Jadi mana saya dapat positif 7? Okey. Sebab dia mangan ni dia transition element. Bila unsur peralihan, bila duduk kat dalam unsur peralihan tu, charge dia macam-macam. Charge dia bukan fix one number. Macam hidrogen kita tahu, +1. Kalau klorin kita tahu, -1. Kalau magnesium kita tahu, +2. Sebab dia dah fix kan. Tapi kalau dia duduk dekat unsur peralihan, dia punya charge number tu pelbagai. Jadi dalam kes ni kita kena kira lah. Berapa kalau kita tak tahu. Jadi positif 7, tukar jadi positif 2. Jadi nombor berkurang. Bila nombor berkurang, reduction. Bila reduction, function dia lah sebagai oxidizing agent. Jadi kalau tanya fungsi dia apa? Ejen pengoksidaan. Boleh? Setakat ni okey. Saya stop sekejap. Saya tanya, ada nak saya ulang tak?
Faham tak? Assalamualaikum. Faham tak faham tak apa, dia sini. Kalau nak tanya benda sikit pun saya tak kisah. Kalau saya baca chat, kalau rasa macam boleh jawab, saya jawab. Okey, jadi ceritanya gini, ke sini. Ni kena hafal number kan, kita dah belajar daripada dulu. Kalau kalium manganate, warna berubah jadi warna apa? Ini ion manganate, ni warna dia purple. Tiba jadi apa? Tidak berwarna. Jadi color change from purple to color. Okey, jadi kesimpulannya apa? Kalau Fe2 plus pergi Fe3 plus, dia kata what type of agent needed to convert Fe2 plus pergi Fe3 plus? Agent bahan apa yang kita perlukan untuk tukar Fe2 plus jadi Fe3 plus? Agent peroksidan kan? First choice, awak pilih bromid atau klorin. Sebab persamaan dia senang buat. Janganlah terus-terus tiba nak pilih kalium manganate. Sebab apa? Kalium manganate ni persamaan dia kena hafal. Rasa-rasa boleh hafal tak? Sebelum hujung bulan ni. Bukan lama pun. Sebab bromin dengan klorin, persamaan dia tadi senang je nak buat. Tapi kalau kalium manganate ni, ayo persamaan dia susah betul. Jadi nak tak nak, kena hafal lah. Hari tu saya hafal macam mana? Monyet mana orang 4, 8 hari-hari 5 apa pandailah awak hafal. Purple to colorless. Boleh? Channel, okey. Jadi, saya tambah sekarang. Jadi, tadi Fe2 plus apa? Ejen penurunan Jadi, boleh tak saya tambah kat sini? One of the agent for reducing agent is ferrum to sulfate. Ferrum 2 sulfate. Ferrum 2 sulfat. Okey, boleh? Saya nak buat Fe. Okey, ni belum buat lagi yang kalium dikromat. Chill dulu ke terus? Kena hafal lah. Okey, saya terus boleh? Saya padam. Okey, dah sini. Contohlah. Ni sama acid sulfuric aqueous. Acid sulfuric. Acid sulfuric aqueous. Okey, basically okey. Kat sini sekarang saya nak pakai ferrum 2SO43. Okay, siapa tahu ni benda apa? Ferrum 2SO43. Alamak, Arif Izzuddin left lah. Fe2, ni sebenarnya ferrum berapa ni? Siapa tahu? Ferrum 2SO4. Ni ferrum 3 sulfate. Sebab ni 3. Sulfate kan charge 2. Jadi ferrum 3 sulfate. Sulfat. Ferrum 3 sulfat. Okey? Okey, sekarang ceritanya sekarang saya nak convert Fe3 plus jadi Fe2 plus. Okey. Saya punya tujuan saya nak convert Fe2 plus jadi Fe3 plus. Okey, cuba tengok. Nombor peroksidan menaik ke berkurang tu? Nombor peroksidan naik ke menurun? Okey, jadi oxidation number decrease. Bila oxidation number decrease, proses apa? Oxidation number decrease, proses apa? Penurunan. Dan kalau proses penurunan, dia tu apa? Agent pengoksidaan, oxidizing agent. Jadi, kalau penurunan, terima elektron ke buang elektron? Kalau penurunan, accept elektron ke lose elektron? Ada orang kata terima, ada orang kata buang. Penurunan. Penurunan. Terima Jadi dia terima elektron. Boleh accept elektron, okey? Tak apa.
Jadi macam mana sekarang? Original dia Fe berapa tu? Fe3+. Terima elektron. Okay, elektron kan negatif. Positif 3 terima negatif 1 jadi berapa? Fe2+. Nampak? Jadi terima elektron, oxidation number dia berkurang jadi 2+. Jadi dia mengalami proses reduction. Kalau reduction dia agent, oxidizing agent. Yes. Okay. Siapa tahu Fe3+ warna apa tadi? Sama je macam tadi. Fe3+ warna apa? Brown. Fe2+ green. Siapa yang tak tahu ni kita belajar masa apa? Alah, garam. Bab garam faham tak? Tiba-tiba je saya tunjuk muka saya kat kamera. Bab garam faham tak? Faham? Oh, ni brown jadi green. Faham tapi banyak kena hafal kan? Betul? Jadi nanti pemerhatian kat sini awak akan nampak cecair yang berwarna perang bertukar menjadi hijau. Brown color solution change to green. Betul? Awak tak nampak muka saya kan? Sekejap. Faham tak? Okay, jadi ceritanya gini. Kalau dah sini ejen pengoksidaan, meaning dekat sini kena pakai apa? Ejen penurunan. Jadi ejen penurunan apa yang saya suruh hafal? Dia sebenarnya banyak. Tapi yang senang ialah helium iodida. Tapi janganlah pakai ferrum 2. Kat sini korang pakai ferrum 3, kat sini korang pakai ferrum 2. Pakai helium iodida. Kan? Jadi kita pakai helium iodida ataupun potassium iodide. Okay? Helium iodide. Siapa yang tak tahu bahasa Inggeris, potassium iodide. Okay? Helium iodida, potassium. Okay. Jadi cerita ni sekarang, helium iodida ni kita ambil dia punya helium je. Iodida tu tak terlibat pun dalam tindak. Kita ambil dia punya, salah cakap. Kita ambil dia punya iodine je. Iodida je, iodine je. Helium tu tak terlibat pun dalam tindak balas. Boleh? Okay. Jadi ceritanya gini. Yang ni ejen pengoksidaan, meaning sini helium iodida tu apa? Ejen penurunan, reducing agent. Okey, jadi kalau ejen penurunan, dia apa? Dia proses pengoksidaan. Okey, saya tanya awak, kalau proses pengoksidaan, nombor pengoksidaan naik ke nombor pengoksidaan turun? Ni kalau penurunan, nombor pengoksidaan turun. Kalau pengoksidaan, nombor oxidation number naik . Nombor oxidation number increase. Jadi, dia terima elektron ke buang elektron kalau pengoksidaan? Buang Jadi apa? Buang elektron. Lose elektron. Buang elektron. Jadi, macam saya cakap tadi, helium tu tak terlibat pun dalam tindak balas. Helium iodida Ki yang terlibat tu sebenarnya hanyalah iodine. Okey, jadi iodine ni dia berapa kan? Jadi charge mula dia I negatif 1. Okey. Lepas tu dia kan ejen penurunan. Jadi dia mengalami pengoksidaan. Jadi kalau mengalami pengoksidaan, dia buang elektron. Jadi dia buang elektron. Nampak? Negatif tu kena buang. Bila negatif tu kena buang, jadi positif. Betul? Tapi awak kena ingat, iodine tu ialah halogen. Halogen kumpulan 17. Siapa yang tak tahu kumpulan 17, klorin, bromin, iodine, astatin. Semua dia wujud dalam molekul duri atom. Jadi dia mesti letak 2. Dia mesti kena letak 2. Boleh? Jadi awak tak boleh biarkan iodine tu seorang-seorang macam ni. Awak kena letak 2. Kumpulan 17. Jadi disebabkan sini letak 2, sini jadi 2, sini jadi 2 elektron. Faham? Okey, jom kita tengok nombor pengoksidaan. Okey, ni berapa nomornya ni? Negatif 1. Tiba-tiba dia jadi kosong. Negatif 1 jadi kosong. Nombor naik ke nombor turun? Nombor naik kan. Jadi oxidation number dia change from negatif 1 to 0. Proses pengoksidaan, ejen penurunan. Ini mana tadi? Ini oxidation number change from
Positif 3 to positif 2. Ingat, kena letak tanda tau. Kalau oxidation number kena letak tanda. Yang ni oxidation number dia change from negative 1 to 0. Boleh? Jadi saya tambah. Jadi maksudnya apa? Ferrum 3 sulfate ni dia sebenarnya ialah ejen pengoksidaan. Jadi ejen pengoksidaan yang lain yang ada ialah ferrum 3 sulfate. Ferrum 3 sulfat. Kalau dia tanya, ferrum 2 sulfat. Kalau awak tak hafal lah sangat, awak fikir. Ferrum 2 sulfat, 2 nak jadi 3. Nombor naik. Nombor naik pengoksidaan. Jadi dia ejen penurunan. Lepas tu kalau ferrum 3 sulfat, 3 nak jadi 2. 3 nak jadi 2, nombor turun. Nombor turun penurunan. Jadi dia ejen pengoksidaan. Boleh? Okey. Faham tak? Faham ke tak? Faham ke tak faham? Okey, faham Asalin ke? Faham. Kok mu nak salin kau? Wah, tiba-tiba. Okay, siapa nak salin, salin dulu. Budak-budak Kelantan ada tak hari ni? Macam tak ada budak Kelantan je hari ni. Ada. Okey, hari Ifam budak Kelantan Kalau iodida tu, meaning maksudnya apa? Ion iodida tukar jadi iodine. Iodide ion change to iodine. Cikgu, kalau iodida tu tukar jadi apa? Oh, warna. Oh, okey. Saya tak cerita pasal warna. Okey, ion iodine siapa tahu? Ion iodine no color. Ni no color ataupun colorless. Terima kasih. Saya tak perasan saya tak cerita warna. Iodine siapa tahu iodine warna apa? Kat sekolah kan korang buat bio kan buat iodine test. Iodine warna apa? Iodine yellow, brown kan. Iodine test apa? Untuk apa? Uji karbohidrat Jadi awak akan nampak colorless change to brown ataupun yellow. Dia sebenarnya macam kuning gelap. Dah dekat nak ke coklat kan. Betul tak? Colorless. Okay. Salin dulu. Kuning sangat ke? Bukan macam coklat sikit ke? Perang. Yes. Dia tak ada kuning sangat. Dia macam perang sikit. Warnanya macam macam tu. Okey, nak saya buat contoh lagi boleh? Lagi satu yellowish brown. Wah. Main awak tambah semua yellowish brown. Betul lah tu. Okey, saya tunggu ni. Jangan lama-lama nanti cikgu habis pening. Oh, lupa nak panah lah. Alamak. Sorry. Make macam. Okey, ni buang elektron Maksudnya ni buang elektron. Itu. Ni buang elektron. Itu. Okey. Lupa. Elektron, awak rasa dia tertarik pergi sini kan? Elektron charge negatif, dia tertarik pergi apa? Positif lah kan? Maksudnya ni elektron positif. Dan ni elektron negatif lah. Maksudnya elektron pergi ke elektron positif. Dah. Okey. Dari sini. Yang ni saya nak pakai benda sama. Tapi saya nak ubah yang ni je. Okey. Tadi kat sini saya pakai kalium iodida. Maksudnya dia ejen penurunan dan mengalami pengoksidaan kan. Meaning dekat sini saya kena pakai ejen pengoksidaan. Oxidation agent. Okey, tadi kita dah pakai Fe3+. Lepas tu kita convert jadi Fe2+. Okey, cuba saya saja nak memisahkan keadaan. Saya nak pakai acidified potassium dichromate. Larutan kalium dikromat number acid. Cr2O4. Okey.
Boleh? Saya nak try pakai yang ini. Yang ini. Dah ready ke belum? Okey, dah sini. Yang ni sama macam manganate. Nak tak nak kena hafal. Boleh? Okay, saya tulis dulu persamaan dia. Saya ni kan tukar-tukar tutup mata ni. Mana yang hitam ni? Ikut. Okey. Jadi kalau manganate tadi yang apa tadi? MnO4- campur 8H+, campur 5E. Dah hafal belum? Tapi kalau dichromat, persamaan dia yang ni. Ni tak muat ni. Sini saya tulis bawah sikit Cr2O7 2-. Kena hafal lah. Saya pun tak tahu macam mana nak tolong. Awak kena hafal. Campur 6. Allah. 6E. Kenapa tulisan saya? Bawah sikit boleh. Cr2O7 2- campur 14H+, campur 6E elektron, dapat 2Cr3+. Ni saya padam, nanti saya tulis balik campur 7 air. Okey. Macam mana nak hafal tu? Panjang gila kan? Betul tak? Okey. Mesti awak pelik. Kenapa kat sini? Kenapa macam ni pula? Okey, kat sini Jom kita concentrate dekat sini. Cr2O7 2-. Okey, kat sini. Macam biasalah, chromium tu dia transition element. Jadi kalau transition element, dia punya oxidation number tu macam-macam. Bukan satu je, oxidation number dia macam-macam. Jadi Cr2O7 2- kan. Jadi oksigen, kita dapat dah charge positif 2. Lepas tu ada 7 biji kali 7. Tapi kromium tu kita tahu ke tak tahu? Tak tahu kan? Kalau tak tahu, kita bagi nama X. Disebabkan ada 2X. Okey, awak rasa sama dengan berapa? Awak rasa sama dengan berapa? Itu sama dengan berapa tu? Negatif 2. Yes. Jadi, jom kita kira 2X plus 14 minus 2, jadi 2X berapa? Apa ni? Betul ke saya kira? Ini saya silap. Oksigen bukan positif 2. Oksigen apa? Negatif 2. Kenapa saya tulis positif? Negatif 14. Dia pergi sebelah. Minus 2 plus 14 is 12. Dx is positif 6. Pasal tu kita belajar nama penuh ni apa? Acidified potassium dichromate 6 solution kan. Mana kita dapat nombor 6 tu? Ni lah dia. Boleh? Ni saya silap tadi, saya pergi tulis positif 2. Oksigen kan negatif 2. Jadi ceritanya sekarang, dia punya oxidation oxidation number untuk chromium dekat sini ialah positif 6. Tapi dekat sini dia jadi apa? Positif 3. Jadi awak rasa nombor naik ke turun tu? Positif 6 jadi positif 3. Positif 6 jadi positif 3. Yang CR tu turun kan? Jadi kalau nombor turun, dia proses penurunan. Jadi dia ejen pengoksidaan. Boleh? Jadi kalau penurunan maksudnya apa? Terima elektron. Nampak? Dia terima elektron. Accept elektron. Lepas tu oxidation number decrease. Boleh? Faham? Jadi ceritanya gini. Ni ada warna. Siapa ingat acidified potassium dichromate 6 solution? Larutan kalium dichromate 6. Warna berubah jadi warna apa, pergi warna apa? Ni kena hafal. Kalau manganate,
Purple jadi colourless. Nak tak nak awak kena hafal. Kimia kena hafal sikit lah. Sebab kita mana ada bahan kimia kat rumah. Jadi kita tak pernah tengok hari-hari kan. Jadi benda ni semua baru untuk kita. Jadi nak tak nak kena hafal. Siapa bapak dia hadiah hari jadi dia belikan kalium dichromat? Mana tahu bapak dia macam baik gila kan. Anakku, inilah hadiah hari jadi kau. Kalium manganate. Surprise! Watashi. Okay, atas ni. Watashi tiba-tiba. Kod lah. Okay, atas ni. Betul-betul. Warna dia orang. Orange to green. Meaning, yang ni larutan ni akan berubah from orange to green. Jingga menjadi hijau. Balik dulu buka orange to green. Betul lah orange to green. Saya salah baca. Boleh? Orange to green. Betul-betul. Jadi senang cerita, ni boleh partnerkan. Mungkin kalium iodida dengan ini. Mungkin ini dengan ini. Mungkin ini dengan itu. Mungkin ini. Boleh. Saya boleh ubah-ubah dia punya apa yang saya boleh pakai. Tapi ini bukan tajuk yang tadi. Ini tak ada Fe2+, tak ada Fe2+. Ini saya tukar tajuk. Okey, jadi sekarang arah aliran elektron sama ke tak sama? Sekejap Ni saya buat box. Okey. Arah aliran elektron sama ke tak sama? Sama lah kan? Ni buang elektron, ni terima elektron. Sama je lah. Faham? Banyak kena hafal kan? Tak apa, lepas ni kita buat recap. Banyak gila kena hafal. Biasalah. Kenapa kimia ni, okay, saya cerita sikit. Kenapa kimia ni orang rasa susah? Satu, dia tak hafal charge. Bila tak hafal charge, formula kimia tak boleh buat. Bila formula kimia tak boleh buat, persamaan kimia tak boleh buat. Awak kena hafal charge. Charge tu penting. Siapa yang belajar dengan saya tak hafal charge, saya jentik hidung dia. Macam tu. Charge penting. Tolonglah hafal. Awak tak hafal, saya nangis. Berani awak tak hafal, saya nangis. Okey, lepas ni saya nak ulang kaji elektrolisis. Boleh? Okey, sebenarnya saya tak buat pun full equation. Tapi nanti, okey, saya dulu. Nanti kan saya terpadam kan marah pula. Okey, saya dulu Dah siap salin cakap dah tau. Lajunya. Dah. Hari ni berapa orang ni? 53 orang. Ni semua ni kan, dia dah tahu nanti saya upload pergi YouTube. Jadi semua bantai-bantai nak tengok kemudian nak tengok live. Wah. Udah. Betul? Boleh padam Okay, jadi saya padam yang ni je dulu. Okey, yang ni macam persamaan separuh . Jadi kalau soalan minta full equation macam mana? Okey, jadi dekat terminal positif tu, persamaan dia tadi yang ni kan. Tulis pun salah. Sekejap saya padam yang ni lah. Okey, dekat terminal negatif tu, 2i minus I2 jadi 2E. Betul? Dekat sini, Cr2O7. Hafal? Boleh hafal tak? Saya dah hafal dah. 14H plus. Campur 6E. Lepas tu, 2Cr3 plus campur 7 air. Alamak, tak buat. Sekejap. Saya dah hafal. Anda bila lagi? Okey, minggu depan siapa dah hafal? Saya doakan dia makanan dia sedap seminggu. Wah, tiba-tiba. Okey, dari sini. Ni half equation. Habis kalau soalan minta full equation macam mana? Persamaan penuh. Okey, awak kena buat macam, awak kena balancekan dia. Cuba tengok ni. Yang ni elektronnya 6.
Yang ni elektronnya 2, jadi tak balance kan. Jadi kalau nak bagi seri, kita kena buat apa? Kalau dia nak bagi dia equal, kita kena buat apa? 2 tu kena buat apa? Darab dengan 3. Jadi 2 ni saya darab 3. Jadi bila saya darab 3 semua, yang ni jadi 6. From 2 dia jadi 6. Yang ni 1 darab 3, 3. Yang ni 2 darab 3, 6. Sekejap Ha? Habis-habis kita kena ngajar. Okey. Ada orang postman datang Abang saya beli barang kan. Okey. 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Lepas tu macam mana ni? Ni dah seri kan? Dah seri boleh potong. Jadi, bila dah boleh potong, kita tulis balik. Apa yang ada sebelum anak panah, tulis sebelah kiri. Apa yang ada selepas anak panah, tulis sebelah kanan. Ini macam mana? 6i minus campur CI2 O7 2 minus campur 14H plus anak panah. Dari sini 3i2 campur, alamak tak muat lah, 2CR3 plus campur 7 air. Faham? Boleh? Okey, salin dulu. Dah cakap tahu. Saya nak ulang kaji elektrolisis. Okey, jadi senang cerita ni apa? Yang ni full equation. Persamaan penuh. Full equation. Lupa tulis full equation. Tak apa ke saya tulis sambung ke bawah ni? Boleh kan? Boleh ke tak boleh? Ke kena padam tulis balik? Okey kan? Saya tulis bersambung ke bawah macam ni. Boleh ya? Okay, saya padam semua Okey, jadi ceritanya gini. Masa kita belajar tingkatan 4 dulu, kita ada belajar elektrolisis, betul? Jadi dalam bab ni, elektrolisis tu sebenarnya apa? Tindak balas redox. Dia pun redox juga. Kenapa dia redox pula? Contohlah, okay, kan kita belajar. Ni disebabkan awak dah belajar tingkatan 4, saya macam revise ni macam laju sikit kan. Okay. Bunyi kan. Ya. Okey, konolah saya nak pakai larutan yang senang-senang je dulu. Di sinilah. Okey, saya pakai cuprum chlorida ataupun copper chloride. Ya, kalau cuprum kena letak 2 jadi aqueous. Larutan aqueous cuprum chlorida. CuCl2. Okey, siapa tak hafal charge lagi? Tak, saya saja ajar basic. Cu, kenapa ada nombor 2 pula? Cu kan charge 2 plus. Cl kan minus. Terbalikkan Cb1, Cb2. Itu jadi CuCl2. Jadi kenapa charge? Penting. Okey, saya nak tanya awak. Apa cation ion yang ada dalam ni? Cation ion apa? Ion positif kan? Okey, ion positif apa yang ada dalam ni? Cu2 plus. Tapi disebabkan dia aqueous, awak kena ingat dalam dia ada air. Jadi bila campur air, okey. Bila campur air, dia ada ion, 2 ion H plus dengan OH minus. Jadi ion positif dia Cu2 plus dengan H plus. Bukan OH minus tu apa? OH minus tu anion. Anion dia apa? Cl minus dengan OH minus. Boleh? Faham? Okay, jadi ceritanya gini. Kenapa saya ini saya kenapa lukis ni pula? Orang lukis bateri kan? Okey. Yang ni
tak sambung dengan terminal negatif. Jika pendek, jadi kita panggil ni cathode. Jika panjang, besar kan, jadi panggil anode. Anode adalah macam pelakon anode tu yang besar tu. Jika pendek, cathode. Jika panjang, anode. Baik. Jadi, kita buat dekat cathode. Dekat anode. Sekejap sikit. Cathode. Anode. Cathode. 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 Anode. Okay, terus ni. Cathode. Ion-ion yang pergi dekat cathode apa? Cu2 plus dengan H plus. Maksudnya ni cation. Maksudnya Cu2 plus pergi kat dia. H plus pun pergi kat dia. Tapi bukan dua-dua terpilih. Tahu kan? Kalau anode, yang pergi kat dia apa? OH minus dengan Cl minus. Okay, jadi kalau larutan CuCl cair, maksudnya dia apa ni, cair. Dilute. Cair, orang putih kata dilute. Okey, macam mana kita nak tahu perkataan dia cair? Dia akan bagi 0.0001 mol DMQ. Molar. 0.1 tu kira pekat tau. 1.0 pekat, 0.1 pekat. Dia kalau nak tahu cair 0.001 tu dilute. Okey. Jadi kalau cair, kita nak pilih yang mana? Itu yang kita kena hafal skill elektrokimia tu, tahu kan? Lepas tu kalau tu pilih yang mana? Yang atas ke yang bawah? Yang bawah kan? Saya buat je lah kat sini. Kalau nak kahwin, mesti amalkan zakat fitrah supaya perhubungan harmoni. Nampak? Tadi hidrogen dekat sini. Sekarang hidrogen dekat sini. Cukup agak-agak jauh. Kenapa lah? Okey, siri elektrokimia kita pilih yang bawah. Copper dengan hidrogen, siapa duduk bawah? Copper kan? Jadi dekat cathode, copper akan tu. Ion copper akan pergi, akan diselect. Ion copper is selected. Jadi bila copper, bisa ingat cathode. Cathode tu negatif terminal. Dan cathode kan pendek. Kesian, cathode pendek. Jadi pendek kena makan lebih sikit. Jadi bila kena makan, orang pendek kena makan lebih. Mengajar saya Mentang-mentang saya tinggi, belagak. Okey, pendek kan, cathode kan pendek kena makan. Jadi cathode adalah terima elektron. Jadi cathode kena terima elektron lah. Jadi cathode C2 plus terima tu elektron dia mengalami, dia jadi Cu. Dekat anode, OH minus dengan Cl tu, siapa yang alamak, ni siri elektrokimia yang ni saya tak tulis sebab apa? OH memang duduk bawah. Okey? Jadi between OH dengan Cl, OH yang menang. Jadi apa? 4. Kenapa kan? Berapa belum? 4 orang hutan. Dapat belum? Ni basic ni, kimia. Siapa ingat? Ingat ke? Tak ingat ke? Diam aja. Okey ke tak okey? Ingat ke tak ingat tau? Apa benda tu? Cakap le. 4 orang hutan, lepas tu 2 air, sebiji oret. Sekejap, ada boleh. 4 orang hutan, 2 air, sebiji oren, 4 apple. Betul? Okey. Apa kaitan dengan bab ni yang kita sini? Kalau perasaannya ni, nombor posidan dia positif 2, dia jadi kosong. Jadi positif 2 tu 0. Nombor naik ke nombor turun tu? Nombor turun kan? Jadi nombor turun, jadi proses penurunan. Saya nak buat nota ni. Penurunan. Jadi dia ejen pengoksidaan. Boleh? Faham? Jadi cerita ni sekarang ni apa? Ion Cu2 plus warna apa? Ion Cu2 plus warna biru. Jadi yang ni awak nampak warna larutan biru. Dia sini yang cecair ni warna biru.
Kenapa dia warna biru? Yang buat dia warna biru tu ion Cu2+. Awak tengok, kepekatan ion Cu2+ makin lama makin tak ada. Jadi warna biru semakin pudar. Blue color solution. Warna, kenapa saya pakai marker biru tak jelas marker biru. Warna biru larutan pudar. Lepas tu ni, tiba-tiba atom kuprum terbentuk. Maksudnya apa dekat sini? Lebal lah tu. Dekat katot tu kita dapat logam kuprum. Jadi logam kuprum warna perang. Jadi brown metal depositor. Ataupun logam perang terenak. Hidung putih brown metal depositor. Boleh? Jadi maksudnya ni apa? Yang ni terima elektron. Katot terima elektron. Jadi dia proses penurunan. Jadi terima elektron. Pusing sini. Yang ni apa? Yang ni buang elektron. Jadi dekat sini dia buang elektron. Boleh? Jadi cuba tengok sini. Oksigen dia. Mula oksigen dia 2 minus, negatif 2. Kan? Tiba-tiba jadi berapa? Kosong. Jadi negatif 2 jadi kosong, naik ke turun? Dari sini. Copper. Ni copper lah. Brown. Dengan sini. Ion copper warna biru. Logam copper. Ni copper kalau tak ada charge maksudnya dia logam. Logam copper warna perang. Jadi brown metal tu ialah logam copper. Warna biru ni ion copper. Boleh? Yang deposited tu Cu. Faham? Okey, cuba tengok oksigen ni. Negatif 2 dia jadi kosong lah. Jadi ni apa? Proses nombor naik. Pengoksidaan. Jadi dia ejen penurunan. Jadi dia apa? Okey, yang ni tak ada warna. Tapi kalau perasan, gas oksigen terbebaskan. Jadi awak akan nampak apa? Gas tidak berwarna ataupun gelembung gas. Bubble gas. Gelembung gas tidak berwarna dibebaskan. Faham? Boleh? Okey. Setakat ni okey. Jadi nampak tak? Yang kita belajar elektrolisis dulu masa tingkatan 4 boleh kaitkan untuk cara redox. Faham ke tak faham? Assalamualaikum. Okey. Next. Tiba-tiba. Tahukah benda ni? Tiba-tiba kan syarat dia ada 3 kan? Dia punya syarat-syarat. Okey. Syarat yang kedua. Larutan CuCl tu dibagi 4. Concentrated, pekat. Okey. Dia sebenarnya dekat katot tak banyak cerita. Katot sama je. Cu2+6. Tapi yang banyak cerita ni dekat anode. Okey, ceritanya sekarang gini. Dia ada OH- dengan Cl-. Okey. Kalau cair, OH banyak. OH ni contoh. Kalau cair, OH banyak. Okey. Ni saya bagi contoh. Ni OH. Ni Cl. Okey. Selalunya apa-apa pun OH menang. Macam OH tu budak besar. Cl tu budak kecil. Tapi bila dah terlalu pekat, air sikit. Bila air sikit, Cl ni seolah-olah macam banyak. Cuba bayangkan kalau Brother Sador kena serang dengan 30 orang budak tadika. Budak tadika ramai-ramai tendang-tendang dia. Rasa siapa menang? Budak tadika ke Brother Sador? Orang yang tough tu ke budak-budak tadika? Kau dah ramai sangat. Sebab pekat kan? Pekat air kurang. Ion Cl tu banyak. Jadi siapa yang terpilih awak rasa? Siapa yang menang tadi? Budak tadika kan? Jadi Cl tu banyak dah pekat kan? Jadi patutnya OH menang. Tapi disebabkan dah terlalu pekat, OH kalah. Yang menang siapa? Cl-. Jadi ceritanya sekarang, dia anak kan? Anak terima. Jadi Cl- terima elektron jadi Cl. Tapi mana ada halogen macam ni? Kena letak 2, sini 2, sini 2. Jadi yang ni saya tak payah discuss lagi lah sebab sama je explanation dia.
Tapi yang ni nombor konsidan dia berubah daripada berapa jadi berapa ni? Negatif 1 jadi kosong. Negatif 1 jadi kosong naik ke turun? Nombor pengoksidan naik ke turun? Negatif 1 jadi kosong. Naik. Jadi apa? Ni pengok. Sama lah ni macam ni. Sama je. Pengoksidaan. Jadi dia ejen penurunan. Okey. Siapa tahu pemakaian dia apa yang kita nampak? Ni klorin ni selalunya yang terhasil ni dalam bentuk gas. Gas klorin. Siapa tahu gas klorin warna apa? Yellowish. Dia sebenarnya macam greenish yellow kan? Kuning kehijauan. Betul tak? Greenish yellow gas. Betul? Gas kuning kehijauan terbebas. Adakah anda setuju? Adakah anda setuju? Ni sama je. Yang ni sama je. Jadi, untuk dua-dua eksperimen ni, dua-dua kita nampak warna biru dah. Brown metal deposited. Pepejal perang terkenap. Sama je. Okey, syarat nombor 3. Okey, tadi pakai larutan cair. Sekarang pakai larutan pekat. Saya lupa nak mention. Yang ni guna karbon Yang ni guna karbon, yang ni pun guna karbon. Tiba-tiba elektrod tu dia ngada-ngada, dia tak nak pakai karbon. Dia nak pakai elektrod kupro. Okey, kenapa kita pakai karbon? Karbon tu dia inert. Maksudnya karbon tu tak terlibat dalam tindak balas. Apa yang berlaku dia tak ambil pot, dia buat bodoh je karbon tu. Sebab dia tak terlibat dalam tindak balas. Tapi kalau awak pakai kuprum, kuprum sekarang nak menyebuk-nyebuk. Sebab apa? Kuprum nak terlibat dalam tindak balas. Boleh? Okey, dari sini. Dekat katod sama je. Semua sama. Katod kalau perasan tak ada banyak cerita. Semua sama je. Cu2 campur 2A jadi C. Tapi dekat anode, okey. Siapa yang pergi ke anode? OH minus, saya terlupa tulis. Yang pergi ke anode, OH minus dengan Cl minus kan? Okey, kalau cair, OH menang. Kalau pekat, Cl menang. Kalau pakai elektrod copper, siapa menang? Siapa dapat jawab, dia power. Copper menang, yes. Disebabkan copper nak menyebuk dalam tindak balas, dua-dua dah kalah dah. Budak Tadika ke, Brothers Tagore ke, semua dah kalah dah. Sebab polis dah datang. Wah, jadi senang cerita apa? Apa tadi? Elektrod copper yang menang. Jadi dengan sini, elektrod copper tu dia dalam bentuk logam. Jadi kalau bentuk logam, dia bukan ion, dia atom. Jadi atom copper. Kalau larutan dia ion copper. Kalau logam dia atom copper. Jadi ion copper terima elektron, atom copper buang elektron. Boleh? Cu2 plus 2E. 2 plus campur 2 negatif jadi kosong. Ni Cu jadi 2 plus. Boleh? Faham? Jadi nombor pengoksidan yang ni berubah jadi berapa? Kosong pergi positif 2. Jadi sama lah. Dia mengalami pengoksidaan, dia ejen penurunan. Boleh? Okey. Jadi, apa ni saya tulis pengok ejen penuh. Wah, suka hati je buat nota macam tu. Pengok penuh. Ejen penurunan, ejen pengoksidaan. Boleh, setakat ni okey. Okey, jadi cerita ni. Yang ni tadi saya kata apa? Siapa yang buat warna biru tu? Warna biru larutan tu, punca warna biru tu ialah ion Cu2+. Jadi kalau dia bergantung pada kepekatan ion Cu2+. Kalau ion Cu2+ tu warna biru dia pekat, warna maksudnya kepekatan ion Cu2+ dia tinggi. Kalau larutan warna biru dia cair, maksudnya kepekatan dia rendah. Jadi ceritanya sekarang macam ni. Yang ni ion Cu2+ je, saya padam balik gambar ni Yang ni ion Cu2+ dia bertukar menjadi Cu. Ion Cu2+ tu bertukar menjadi Cu. Tapi yang ni atom Cu tu bertukar menjadi Cu2+. Okay, kalau Cu2+ bertukar menjadi Cu, lama-lama Cu2+ habis kan?
Tapi awak tengok sini. Cu tukar jadi Cu2 plus. Cu tukar jadi Cu2 plus. Maksudnya apa? Kena ambil Cu2 plus, kena ambil Cu2 plus kena ganti. Cu2 plus kena ambil, Cu2 plus kena ganti. Cu2 plus kena ambil, Cu2 plus kena ganti. Jadi awak rasa apa jadi dengan kepekatan dia? Bertambah ke berkurang? Maintain. Jadi maksudnya apa? Warna biru larutan tidak berubah. Jadi nanti saya tulis explanation dekat sini. Kenapa warna, nanti kat sini ada ruangan. Kenapa warna biru larutan tak berubah? Sebab apa? Kadar penyacasan ion Cu2 plus adalah sama dengan kadar pembentukan ion Cu2 plus. Maksudnya ni Cu2 plus dia hilang charge kan? Yang ni Cu2 plus dia terbentuk kan? Jadi saya cakap Melayu dulu kadar penyacasan ion Cu2 plus adalah sama dengan kadar pembentukan ion Cu2 plus. Ataupun apa? The rate of change of discharge of Cu2 plus ion is the same of the rate of the formation of Cu2 plus ion. Apa, nanti saya tulis dua-dua bahasa lah. Boleh? Okey, sekejap. Tak ambil lagi. Jadi warna biru larutan tidak berubah. Jadi kalau pasal yang ni, Cu2 plus jadi Cu1. Cu2 plus jadi Cu. Jadi apa ni, pepejal perang pula. Pepejal perang terkenap. Pepejal perang dekat katot, pepejal perang terenap. Tapi dekat anode, ini kan tadi Cu. Cu dah buang elektron jadi Cu2 plus. Cu dah bertukar jadi Cu2 plus. Jadi Cu makin lama makin habis. Jadi apa jadi? Pepejal perang menipis. Kan? Sebab apa? Ataupun orang boleh cakap elektrod copper menipis. Jadi yang dekat anode, pepejal perang menipis. Brown metal become thinner. Boleh? Faham? Dah teringat balik dah. Jadi next class kita belajar pasal paku. Pengaratan. Faham ke tak ni? Assalamualaikum. Okey, jap. Tadi saya janji saya nak tulis ni warna biru larutan tak berubah, kenapa? Sebab kadar penyacasan ion Cu2 plus adalah sama dengan kadar pembentukan ion Cu2 plus. Maksudnya apa? Ion Cu2 plus yang hilang tu adalah sama dengan ion Cu2 plus yang terbentuk. Ataupun orang putih macam mana orang putih? The rate of discharge of Cu2 plus ion is equal to the rate of formation of Cu2 plus ion. Saya kena tulis in English ke? Kalau kena tulis in English, saya kena padam sikit. Teka lapai. Berapa orang ni? 51. Tamatlah kelas kita hari ini.